Hai, Assalamualaikum semua. Kali ini berjumpa lagi kita dalam video Cikgu Suhaila dengan subtopik 11.2 Graf Gerakan Linear. Sebelum kita bermula, kita lihat dahulu apakah yang dicakupi dalam standard pembelajaran kali ini. Standard pembelajaran kita kali ini ialah menyatakan maksud jenis gerakan dari graf gerakan linear untuk menentukan jarak, sesaran, hal laju dan pecutan. Menganalisis graf hal laju masa. Paksi Y akan mewakili hal laju V dengan unit meter per saat, manakala paksi X diwakili dengan kuantiti masa T dengan unit saat. Sekiranya graf mendatar begini, itu bermaksud kecerunan graf adalah sifar, maka objek bergerak dengan hal laju seragam, pecutan adalah sifar. Graf yang kedua, kecerunan graf adalah positif dan malar, maka hal laju objek bertambah secara seragam, oleh itu bergerak dengan pecutan seragam. Contoh graf yang ketiga. Kecerunan graf adalah negatif dan malar, maka hal laju objek berkurang secara seragam. Objek bergerak dengan pecutan negatif ataupun nyah pecutan seragam. Dan yang terakhir sekali, sekiranya graf seperti ini, ia membawa maksud hal laju adalah sifar, ataupun objek berada dalam kedudukan yang pegun, maka pecutan juga adalah sifar. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh untuk graf hal laju melawan masa. Paksi Y akan mewakili hal laju dengan unit meter per saat dan paksi X diwakili oleh kuantiti masa T dan unitnya S. Okey, apa yang diwakili oleh graf ini ialah kecerunan mewakili pecutan, manakala luas di bawah graf diwakili oleh sesaran yang dilalui. Jadi ada dua yang diwakili oleh graf hal laju melawan masa. Yang pertama, kecerunan mewakili pecutan, dan yang luas di bawah graf diwakili oleh sesaran. Okey, kita lihat pecutan garis OU. Pecutan OU. Sama juga rumusnya untuk mencari pecutan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 sama dengan, okey, untuk itu kita perlukan koordinat U. Koordinat U adalah 4, 15. Jadi O koordinatnya adalah 0, 0. Mulakan dengan paksi X dahulu, baru diikuti dengan paksi Y. Jadi ini 15 tolak 0 bahagi 4 tolak 0 sama dengan 3.75 unit meter per saat per saat. Okey, kerana di sini paksi Y adalah, lihat ya, paksi Y unit meter per saat, apabila dibahagi lagi dengan saat akan menjadi unit meter per saat per saat. Meter per saat adalah unit pecutan. Okey, seterusnya kita lihat untuk garis UV. Di sini hal laju adalah seragam. Apabila hal laju seragam,
maka pecutan, pecutan diwakili oleh A ataupun kecerungannya adalah sifar. Sifar meter per saat. Okey. Di sini kalau tidak mahu OU boleh juga ganti dengan A ya, pecutan maksudnya. Ini pecutan A sama dengan 0 meter per saat, ataupun boleh juga tulis UV sama dengan 0 meter per saat. Kerana garis di sini adalah mendatar. Okey. Untuk pembuktian yang lain, untuk rumus pecutan ada juga V tolak U per T. Maksud V adalah halaju akhir. Di sinilah. U adalah halaju awal bahagi dengan masa. Kita akan dapat sama juga kerana V-nya adalah 15 tolak U adalah 15 per 6 tolak 4 adalah 2. 6 tolak 4 sama dengan 2. 0 bahagi 2 sama dengan 0 meter per saat per saat. Sama juga jawapannya ya. Jadi ada 3. Kalau lihat mendatar sahaja, maksudnya pecutan adalah sifar. Okey, bagaimana untuk mengingat V dan U? Ya, V diwakili oleh halaju akhir, U diwakili oleh halaju awal. Di sini untuk mengingat mana satu halaju akhir dan halaju awal adalah kita boleh ingat balik alfabet ya, susunan alfabet S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay? Jadi U yang disebut dahulu, U akan bertindak sebagai halaju awal, V disebut kemudian, maka V akan menjadi halaju akhir. Okey, seterusnya kita lihat pecutan VW. Okey, bila begini, pecutan adalah negatif ataupun nyak pecutan. Contoh dalam kehidupan seharian adalah seperti kereta yang sedang membrek. Kereta akan menjadi semakin perlahan. Okey, jadi untuk menentukan pecutannya kita perlukan koordinat V. Di sini 6, 15 dan koordinat W adalah 10, 0. Okey, jadi VW sama dengan Y2 0 tolak Y1 15 bahagi dengan X2 10 tolak 6 X1 sama dengan 15 bahagi 4 sama dengan 3.75 ms negatif 2. Okey, ms negatif 2. Okey, di sini negatif ya, 0 tolak 15 negatif. Okey, jadi di sini maksudnya objek itu sedang mengalami nyak pecutan ataupun pecutan negatif. Dan akhir sekali WX, apakah yang dimaksudkan dengan WX? Di sini kalau kita lihat V sama dengan 0, berarti WX sama dengan 0 meter per saat. Tidak bergerak, objek dalam keadaan pegun, maksudnya bila tiada pergerakan, halaju 0, pecutan juga 0 meter per saat per saat. Okey, tidak bergerak jadi tiada pecutan. Okey, akhir sekali kita ingin melihat berapakah sesaran yang dilalui oleh objek. Untuk mengetahui sesaran yang dilalui oleh objek, kita perlu mengira luas di bawah graf. Terdapat dua cara untuk menentukan luas di bawah graf. Yang pertama, kita perlu cari luas trapezium. Okey, luas trapezium, luas ataupun sesaran yang dilalui, luas trapezium sama dengan setengah darab hasil tambah dua sisi selari A campur B darab dengan tinggi. Okey, sama dengan setengah darab hasil tambah dua sisi selari, kita ambil 10 campur 2. 10
Daripada sini 0 hingga 10 campur 2 adalah 6 tolak 4 sama dengan 2. Darab dengan tingginya adalah 15. Okey, setengah campur 12 darab 15. 15 plus 90 meter. Okey. Jadi sesaran yang dilalui sama dengan luas trapezium iaitu 90 meter. Kita lihat cara yang kedua. Okey, cara yang kedua adalah mencampurkan segitiga, segi empat, segitiga ini satu demi satu. Okey, jadi luas segitiga yang pertama adalah setengah kali tapak kali tinggi sama dengan setengah kali tapak. Ini 4 kali 15 tinggi kali tinggi sama dengan 1, 2 sama dengan 30 meter. Okey. Luas yang kedua adalah luas 4 segi 4 panjang kali tinggi sama dengan 6 tolak 4 adalah 2 kali 15 tinggi sama dengan 30 meter. Dan luas segitiga yang terakhir adalah setengah kali tapak kali tinggi sama seperti di atas. Setengah darab tapaknya ini 10 tolak 6 adalah 4 darab dengan tinggi 15 sama dengan 30 meter. Jadi campurkan semua sekali luas segitiga ni 30 campur, ini 30 meter, ini 30 meter dan ini pun 30 meter adalah 30, 60, 90 meter. Jadi sesaran yang dilalui oleh objek adalah 90 meter. Okey, kesimpulan daripada graf laju melawan masa, kita boleh menentukan pecutan yang diperolehi daripada kecerunan. Ada pecutan positif dan ada pecutan negatif. Pecutan negatif bermaksud nyah pecutan. Kalau pecutan sifar adalah objek tidak bergerak. Okey. Maksudnya halaju seragam. Halaju seragam tiada pecutan lah. Kita sudah tunjukkan jalan kerjanya tadi. Dan akhir sekali kita boleh menentukan sesaran yang dilalui oleh objek daripada luas di bawah graf. Jadi kita boleh terus dengan cara cepat mencari luas trapezium bagi contoh ini, ataupun kita boleh lihat satu persatu dan campurkan kesemuanya sekali. Okey, cikgu harap penerangan cikgu adalah jelas ya. Jadi kita lihat soalan selepas ini. Okey, jadi cikgu harapkan pelajar dapat memahami graf sesaran melawan masa. Sekiranya ada kemusykilan, boleh tulis di ruangan komen. Okey, cikgu akan sedia menjawabnya. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.